Baiklah, kita sambung lagi subjek munakahat. Bawah tajuk pengertian nusyus. Nusyus, kita ulang semula. Nusyus tu adalah derhaka atau ingkar pada bahasa. Pada syarak, ialah meninggalkan kewajipan suami isteri yang ditetapkan oleh syarak. Nusyus hanya boleh berlaku kepada isteri dan suami saja, bukan orang lain, bukan datuk, bukan nenek, bukan pakcik, bukan makcik. Ia berlaku pada suami isteri saja. Hari ini kita masuk pada tajuk hukum nusyus dan dalil-dalilnya. Hukum nusyus yang pertama, haram. Haram dan berdosa besar jika berlaku nusyus kepada kedua-dua pasangan suami isteri. Dah haram, lepas tu berdosa. Ini kita boleh lihat pada dalil untuk nusyus suami. Firman Allah, wa inimra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha wasulhu khair wa uhdiratil anfusu asyuh wa in tuhsinu wa tattaqun fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Maksudnya, dan jika seorang perempuan bimbang akan timbul dari suaminya nusyus iaitu kebencian atau tidak melayannya. Kalau perempuan tu kata dia bimbang, suami ni benci kat dia atau tak layan langsung, apa Allah kata? Maka tiadalah salah bagi mereka, iaitu suami isteri, membuat perdamaian di antara mereka berdua secara sebaik-baiknya. Allah sarankan, kalau dah berlaku perkara ni, benci, dah nampak macam tak layan je, maka suami isteri ni, kata Allah, mulalah kita fikir benda yang baik-baik, buat yang baik-baik. Jangan makin bertambah kusut, tambah merosakkan lagi hubungan. Kerana apa Allah kata? Kerana perdamaian itu lebih baik, iaitu bagi mereka daripada bercerai-berai. Berbaik-baik lagi baik daripada bercerai. Bercerai dah lain pula masalah nanti, kan? Lebih baik kita berbaik-baik sangka. Kata Allah lagi, sedang sifat bakhil tu adalah kedekut, yang ini tidak suka memberi atau bertolak ansur. Itu memang tabiat semula jadi yang ada pada manusia. Memang kita tak boleh nak ubah. Yang ubah hanya hidayah daripada Allah aja. Dan jika kamu berlaku baik dalam pergaulan dan mencegah diri daripada melakukan kezaliman, apa Allah kata? Maka sesungguhnya Allah Maha mendalam pengetahuannya akan apa yang kamu lakukan. Jadi kesimpulan dalam dalil pertama untuk suami, dia kata kalau boleh berbaik-baiklah. Walaupun rasa macam dah hubungan tu macam dah sejuk, kata orang, maksud dah sejuk, dah malas lah, dah bau kentut bacin lah, apalah kan. Macam tengok bini dah gemuk semacam, malas lah nak tengok lagi. Padahal bini itulah, isteri tu banyak buat pengorbanan untuk anak dia, kan. Jadi kata Allah, kalau dah sampai ke tahap tak melayan si isteri, Allah kata betulkan balik keadaan dengan cara perdamaian, berbual balik, tanya khabar, apa masalah. Tu Allah dah kata. Itu untuk dalil nusyus suami. Dalil nusyus suami.
Yang kedua, dalil nusyuz isteri ialah daripada hadis. Hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abdullah bin Abi Ufi radhiyallahu an. Wallazi nafsi biyadihi la tuwaddi imra'atun haqqa rabbiha hatta tuaddi haqqa zawjiha. Riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Apa maksud dia? Demi Tuhanku yang berkuasa ke atasku, tidaklah seorang perempuan itu menunaikan hak Tuhannya melainkan sehingga dia menunaikan hak suaminya. Apa maksudnya kat sini? Para isteri, kalau kita tak mendengar atau ikuti perintah, maksudnya hormat si suami, ia samalah kita meminta ataupun Allah bencilah, melaknat maksudnya hak Tuhan. Tengok dekat situ, tidaklah seorang perempuan itu menunaikan hak Tuhan. Maksudnya perintah apa yang diperintahkan oleh suami, kita kena ikut, kita kena akur, kena buat. Sebab apa? Syurga seorang isteri adalah di bawah telapak kaki suami, bukannya ibu lagi selepas berkahwin. Kalau kita tak laksanakan, kita dosa. Walaupun dia suruh ambil air, minum air, walaupun dia suruh gunting rambut ke, apalah yang berkaitan yang diperintahkan, semua perkara yang diperintahkan sama hukumnya. Allah meminta kita melaksanakan ibadah. Faham tak? Allah kalau suruh kita buat ibadah yang wajib, kalau kita tak laksanakan, berdosa tak? Berdosa kan? Begitu juga apabila kita dah berkahwin, si isteri tidak mematuhi ataupun mendengar kata suami ataupun berbuat dosa, senang-senanglah kita dapatlah dosa kan. Jadi jagalah aib diri ataupun dengarlah, ikutlah perintahnya. Seperti kita mengikut perintah Allah, buat seredanya. Jadi perkara yang dinamakan nusyuz tadi takkan berlaku bila kita sentiasa bersependapat, berbaik sangka, tidak ada rasa ragu-ragu untuk bersama-sama membina keluarga bahagia. Okey, setakat ni dulu kita belajar hukum dan dalil nusyuz. Assalamualaikum.